أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sebab nikmat-nikmat tersebut kita akan menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa dan juga beriman dengannya, dan kemudian insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan hidayah Islam dan juga iman dalam hati kita ini hingga ke akhir hayat kita insya-Allah. Juga alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas keizinan dan juga ruang dan peluang darinya untuk sama-sama kita sambung lagi kelas Fardhu'ain Mu'allaf yang mana pada hari ini insya-Allah sesi yang ke-6 daripada 8 sesi. Maknanya ada 2 sesi lagi untuk kita selesaikan bulan April. Mudah-mudahan insya-Allah perkongsian saya, penceritaan saya, penyampaian saya ini dan juga di samping soal jawab daripada kalian para pelajar mu'alaf saya insya-Allah memberikan manfaat kepada kita semua insya-Allah, manfaat yang besar yang mana juga insya-Allah kita juga boleh jadi pendakwah sama ada rasmi ataupun tidak rasmi insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah para pelajar saya tak lama lagi nak sambut Ramadan. Ada dalam 7 ataupun 6 hari lagi nak jumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sudah pun bersedia mental dan fizikal, juga termasuk juga poket jugalah nak masuk bulan Ramadan ni. Maklumlah bulan Ramadan ini pesta sedekah. Kita bersedekah kepada manusia-manusia. Kita bersedekah kepada masjid surau, kita bersedekah kepada bangunan-bangunan sekolah yang sedang dalam renovation dan sebagainya. Juga turut sama juga kita membayar zakat fitrah. Juga turut sama juga kita bersedekah, bukan bersedekah sebenarnya. Kita membeli di bazar Ramadan. Bazar Ramadan dah boleh buka dah. Tapi kena patuh SOP yang tak apalah. Mudah-mudahan insya-Allah. Yang paling penting sekali, bulan Ramadan ini kita akan, jika kita Allah bagi nikmat merasainya, kita akan buat yang sehabis baik, yang paling terbaik sepanjang kita hidup kat dunia ini insya-Allah. InsyaAllah pada tengah hari ini, kita sambung lagi pada buku Tauhid. Okay. Buku Tauhid tahap pertama, iaitu kita pada membicarakan tajuk baru. Tajuk yang ke-8 iaitu namanya istinja. Tajuk yang ke-8 namanya adalah istinja. Okay. Soalan Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sebelum kita mulakan, seperti biasa sama-sama kita buka majlis kita ataupun kelas kita pada akan dengan kelas kat luar kot panas matahari tu. Kita seperti biasa kita mohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kelas kita ini. Kita baca Kitab dan seterusnya adalah seperti biasa kita baca tahiyat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama, apakah maksud istinja? Istinja ini kata pinjaman daripada bahasa Arab, iaitu alif, sin, ta, nun, ja, alif, hamzah. Istinjaun. Alif, sin, ta, nun, ja, jim, alif, hamzah. Istinjaun. Okay. Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang terdapat pada kubul, zakat atau faraj. Zakar untuk lelaki, faraj untuk perempuan. Ini kemaluan depan. Setelah membuang air kecil ataupun dubur setelah membuang air besar. Okey. Maknanya kita ada kemaluan, kita ada dua. Satu yang depan iaitu zakar untuk lelaki, faraj untuk perempuan. Manakala yang belakang ada satu namanya dubur. Lelaki dan perempuan samanya dubur. Okey, kita biasa dengarlah istilah-istilah ni. Okey, ini bukan pendidikan seks tau. Ini adalah pendidikan Islam. Tak nak kena cerita, kena bagi tahu juga apakah realiti yang perlu kita tahu. Ni bila sebut zakar, bila sebut faraj sebagainya, itu kata itu pendidikan seks. Tu apa kena. Sebab apa? Istinja ini memang melibatkan dua tu je. Depan dan belakang. Dia tak ada libat tangan, dia tak libat kaki sebagainya. Dia melibatkan kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Okay. Istinja. Yang keduanya, soalan yang kedua, apakah hukum istinja? Istinja hukumnya adalah wajib. Bersuci dengan cara istinja adalah wajib. Ada cara lain tak bersuci? Tak ada, istinja saja. Ini untuk hilangkan najis tau, bukan untuk angkat hadas kecil ada besar, itu konteks lain. Ini dalam bab menghilangkan najis. Sama ada najis kita nampak ataupun najis yang kita tidak nampak. Okay. Namanya adalah istinja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Soalan kedua, apakah hukum istinja? Okay. Iaitu membersihkan najis di kemaluan depan dan belakang. Hukumnya adalah wajib. Okay. Sebab apa? Syarat sah solat, kita pun baca syarat sah solat iaitu badan suci daripada najis, badan, pakaian dan juga tempat sujud. Okay. Nak kata itulah, nak katanya hukum beristinja ini adalah wajib. Cuma nak istinja guna apa? Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, apakah alat yang digunakan untuk beristinja? Alat yang digunakan untuk beristinja, kita dah baca dapat tajuk sebelum ini. Alat untuk bersuci ada 4. Okay. Pertamanya adalah air, yang keduanya adalah benda yang kesat,
yang ketiganya adalah tanah, yang keempat adalah benda yang menghakis. Okey. Alat istinja ada di antara empat tersebut, ada di antara alat istinja yang mana alat istinja paling utama ialah air. Okey. Jika air tidak dapat diperolehi atau digunakan benda-benda yang kesat, boleh digunakan seperti tisu, kertas, tandas, kain kesat dan juga batu. Okey. Cuma sunnah Nabi SAW pada masa tersebut, ya Allah alam, mungkin kepayahan air sebagainya, baginda beristinja menggunakan batu. Okey. Maknanya batu, saya tunjuk bawah ni, batu yang tiga segi. Mana tiga segi? Okay, paling cantik batu yang tiga segi. Kalau ada batu tiga segi tu, contohnya macam ni. Okey, tiga segi. Okay. So, yang pertama yang bucu atas. Okey, macam ni. Ini bukan Illuminati, jangan salah faham. Okey. Pertama yang bucu atas. Okey. Yang kedua bucu sebelah sini. Ni. Ketiga bucu sebelah sini. Okey. So ketiga-tiga bucu digunakan. Maknanya dia tak boleh guna tempat yang sama untuk beristinja. Dia sekali sahaja guna. Macam juga saya cakap baru ni, iaitu ada juga di Malaysia ini shopping complex yang tidak menyediakan air dalam toilet. Wallahu alam, mungkin untuk jaga kebersihan dan sebagainya, maka disediakan tisu tandas sebagai ganti. Maka kita boleh untuk beristinja menggunakan tisu tanpa gunakan air. Cuma di Malaysia ini secara ghalibnya, secara biasanya orang menggunakan air untuk beristinja. Itulah secara umumnya kat Malaysia ni orang gunakan air. Memang janganlah orang gunakan tisu dan sebagainya. Okey, memang ada, tak nafi benda tu ada. Tapi yang biasa kita dengar itu menggunakan air. Tisu pula, mesti tisu yang kesat. Tisu muka tak ada. Mesti tisu yang kesat. Okey, sama tisu roll yang bulat itu ataupun yang besar yang untuk dapur ke dan sebagainya. Itu. Yang tisu muka tak boleh sebab dia lembut. Dia bukan kesat. Kain pun tak boleh sebab kain bersifat lembut, dia bukan kesat. Apakah semua benda kesat boleh digunakan untuk beristinja? Soalan yang ketiga. Yang mana tanya, saya sebut tadilah. Semua benda ke boleh guna untuk beristinja? Tidak. Terdapat benda-benda yang dilarang untuk digunakan ketika istinja, seperti semua jenis makanan, haiwan, minyak, senjata, benda tajam, tulang dan dahi. Okay. Walaupun dia bentuk kesat dan sebagainya, maka tak boleh nak gunakan perkara-perkara ini. Okay. Makanan, haiwan, minyak, senjata, benda kesat dan juga benda tulang dan juga tahi. Benda tajam, tulang dan juga tahi. Tahi adalah najis. Najis bukan najis sebab okay. Kemudiannya yang kedua, benda-benda yang dilarang digunakan iaitu benda-benda yang dihormati seperti buku, wang kertas, duit shilling dan sebagainya. Okey, itulah katanya. Walaupun kertas itu benda kesat, tapi kena tengok apa isi kertas itu. Okey, kalaulah ada benda-benda yang bermanfaat bagi pengetahuan, maka tidakkanlah guna dia sebagai bahan istinja. Sama juga dengan Quran, sama juga dengan kata tafsir, sama juga dengan terjemahan, sama juga. Maknanya kita cuba untuk menggunakan yang biasa-biasa seperti tisu, batu, tisu tandas, batu, kertas kosong dan sebagainya. Okay. Untuk jaga kesucian perkara-perkara yang dilarang itu. Soalan yang kelima. Bagaimanakah cara beristinja menggunakan tisu tandas? Cara menggunakan tisu tandas ini seperti berikut. Yang pertamanya adalah gunakan sekurang-kurangnya 3 helai tisu atau lebih jika fizikal najis yang belum hilang.
Sunat menggunakan tisu itu dalam jumlah yang ganjil seperti 3, 5, 7, 9 helai dan seterusnya. Okey. Maknanya sekali je tisu tu. Kita ambil tisu pertama, kita sekali lalu je kat bawah kita ni, maka tak boleh gunakan dah. Maka kena buang tisu-tisu tersebut. Okay. Boleh gunakan sebab air pun sama, boleh gunakan cara ganjil 1, 3, 5. Maka begitu jugalah tisu pun satu sikit sangat, 3, 5, 7, 9 dan begitulah seterusnya. Jangan banyak sangat, nanti membazir. Okay, itu nak katanya. Yang keduanya adalah cara nak guna istinja menggunakan tisu. Najis yang keluar belum kering. Maknanya najis yang keluar tersebut belum kering daripada kemaluan kita depan dan juga belakang. Yang ketiganya, pastikan najis yang merebak ke tempat lain selain dari tempat keluarnya. Yang ketiga ni apa dia? Pastikan najis yang merebak ni, iaitu maknanya apa yang ada di kemaluan kita itu kat situ je. Dia bukan pergi tempat lain. Maknanya dia direct keluar daripada najis. Itu. Okey, itu syarat dia. Maknanya ada pertamanya adalah tisu itu digunakan 3 helai tisu. Yang keduanya adalah najis yang keluar belum kering. Yang ketiganya adalah najis itu tidak merebak ke tempat yang lain. Yang keempatnya, istinja hanya pada najis yang keluar pada kubul dan dubur sahaja, bukan pada benda lain. Okay. Maknanya najis itu kalau darah, okay. Darah macam mana? Darah ini adalah biasanya kita gunakan tisu sahaja untuk lap darah. Kadang-kadang kita kalau ada kesan darah, kita gunakan air. Okey, untuk istinja itu bukan nama istinja. Istinja ini satu je untuk hilangkan najis daripada kemaluan depan dan juga belakang. Kubul ataupun farash dan juga dubur, itu kemaluan belakang bagi lelaki dan perempuan. Itulah fungsi istinja. Walaupun kita kata kalau kita berdarah, kita suci pun kita nama bersuci, boleh solat sebagainya, maka itu bukan nama istinja. Istinja ini menyucikan, membersihkan najis yang keluar daripada kemaluan depan dan juga belakang sahaja. Okay. Soalan yang keenam, jika seseorang itu kentut ataupun buang angin sahaja, tak masuklah kata apa, benda-benda lain, hanya kentut ataupun buang angin sahaja. Ulama bersepakat kentut atau angin yang keluar daripada dubur tidak mewajibkan seseorang itu beristinja. Walau bagaimanapun, jika angin yang keluar bersama cucai itu menyebabkan basah, maka wajib beristinja. Okay. Maknanya dia kata apa, tercirit. Kalau setakat dia kentut sahaja, maka yang wuduknya batal. Tapi dia tak bernajis kat bawah sebab tak keluar sesuatu. Tapi jika keluar sesuatu, maka benda itu ada, jika kita keluar sesuatu bersama kentut ataupun angin itu ada keluar sesuatu tertentu cair ataupun fizikal itu sendiri, maka itu namanya adalah kena beristinja, kena bersuci. Okay. Kalau kentut cukup batal wuduk je. Tapi kalau kentut keluar sesuatu selain daripada angin ke dalam toilet, maka kena basuh lah. Kalau keluar angin saja batal wuduk. Tapi kalau keluar sesuatu bersama dengan kentut tersebut, maka kena bersihkan. Kalau terkena pada seluar, pada sebagainya, maka kena bersihkan. Sama juga macam sebelum ini, ada antara pelajar saya yang tanya, Ustaz, bagaimana Ustaz bila saya terbersin, saya terkencing? Okay. Wuduk memang batal. Dan juga tempat yang kena kencing tersebut juga adalah kotor dan juga najis.
Tak nak, kena bersihkan kemaluan tersebut dan juga tukar. Kalau dia perempuan, dia pakai pad, kena tukar pad baru. Okey. Itulah dalam bab kentut. Sikit je, tindak pun. Okey, sikit-sikit pun sebenarnya berat. Berat sebenarnya. Okey, dalam bab istinja ini. Sebab kadang ada orang kata, Ustaz, saya berak batu je. Tak keluar pun najis, tak ada keluar bau sebagainya. Macam mana Ustaz? Dia point dia, keyword dia adalah keluar sesuatu daripada kemaluan depan dan belakang. Ikutlah keluar emas ke, keluar apa pun, yang penting keluar daripada kemaluan depan dan belakang. Itu. Maka tertakluk dia kepada hukum istinja. Kalau keluar angin sahaja, tak perlu istinja. Hanya cukup ambil wuduk sahaja. Tapi keluar daripada kentut, masa dia kentut itu dia rasa basah kat bawah. Rupanya dia tercirit, maka dia dah batal wuduk dan juga dia kena bersihkan kotoran yang terkeluar bersama dengan kentut tersebut. Okey. Itulah dalam bab istinja. Okay, ada soalan? Okey, ada soalan? Kalau tak faham sila tanya. Buat ni pun, mata pun sejuk juga. Tang, kuya juga. Pagi. Okey, ada soalan? Hari ini adalah yang hadir kelas 10 orang. 10 orang termasuk pendidikan. Okey. Ada soalan tak? Kita sudah berlalu 23 minit. Kita start tadi 12.20. Okey, soalan 1 tak ada. Soalan 2 tak ada. Soalan 3 pun tak ada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada tajuk seterusnya iaitu tajuk yang ke-9. Tajuk yang ke-9 iaitu tajuk hadas besar. Okey. Hadas besar. Hadas itu bahasa Arab. Hadas. H-A-D-A-T-H. Hadas. Okey. Hadas besar. Okay. Soalan yang pertama, apakah makna hadas besar? Hadas besar ini iaitu sesuatu yang maknawi, perkataan-perkataan yang tidak dapat ditafsir, perkara-perkara, sesuatu yang maknawi, iaitu perkara-perkara yang tak dapat dilihat oleh mata kasar yang berada pada seluruh badan seseorang. Maknanya, kita tak nampak, dia bukan tahi, dia bukan kencing. Kita tak nampak perkara tersebut. Tapi sekiranya berlaku, maka dia dalam situasi yang najis yang amat besar. Okay. Hadas besar menyebabkan amal ibadah seperti solat, puasa dan tawaf tidak sah. Itu. Okay. Itu maknanya hadas besar. Okay. Ini bukan buang air besar, bukan lain. Okay. Buang air kecil lawan dia buang air besar. Kalau hadas besar lawannya hadas kecil. Hadas kecil iaitu batalkan wuduk, hadas besar wajibkan mandi. Okey. Hadas besar menyebabkan amal ibadah. Kalau kita dalam keadaan hadas besar, maka tak boleh kita solat. Bahkan tak boleh nak berniat untuk solat sekalipun. Kalau sekadar nak solat, tak ada masalah. Tapi kalau kita memang niat nak solat, maka hukumnya adalah haram. Okay, tak boleh berdosa. Sama juga baca Quran. Okay, orang yang dalam keadaan berhadas besar tak boleh buka Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Quran, tak boleh apa lagi yang berkaitan. Itu katanya bab hadas besar. Okay. Sama juga bila tawaf. Itu sama, tawaf tak sah kalau sesuatu tidak tidak selesaikan ataupun tidak mandi wajib dahulu sebelum buat perkara-perkara yang diharapkan tersebut. Okay. Soalan yang kedua, apakah perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar? Okay, perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar ini ada dua golongan. Pertamanya golongan lelaki ataupun
orang kata apa, golongan lelaki, yang keduanya golongan perempuan. Yang menyebabkan hadas besar untuk lelaki dan perempuan, dia ada punca dia ada sekaligus serentak, dia ada seorang-seorang satu-satu. Okey, yang lelaki dan perempuan kedua-duanya adalah keluar air mani. Okay. Keluar air mani, maka dia adalah dalam keadaan hadas besar dan sorry. Okey. Syukur bersedia. Okey, saya buat free show sekarang. Okay. Kita berada dalam bab hadas besar. Okey, hadas besar untuk lelaki dan perempuan iaitu namanya keluar air mani. Keluar air mani sama ada secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Iaitu mimpi ataupun kita masturbation ataupun onani lelaki dan perempuan. Okey. Satu lagi, dia sebabkan ada bersetubuh, dia ada satu tajuk khas. Dia disebut tu bersetubuh. Okey. Sebab apa kadang ada orang berjimat ataupun bersetubuh ini tidak keluar air mani, cuma menenggelamkan kepala zakat ke dalam faras perempuan. Okay. Keluar air mani secara sengaja, onani ataupun tidak sengaja, mimpi. Apakah perbezaan air mani lelaki dan perempuan? Air mani lelaki pekat dan likat yang keluar ketika kemuncak syahwat. Maknanya dia mesti, ini untuk yang kahwin, dia fahamlah. Untuk yang bujang, faham sendirilah macam mana. Cuma kalau boleh elakkan, jangan onani lah. Saya harap tidaklah berlaku perkara tersebut. Okey, untuk yang dah berkahwin, dia rasalah macam mana kemuncak syahwat dan sebagainya, maka sekiranya keluar pada masa tersebut, itu namanya air mani. Kalau baca buku-buku kitab-kitab fiqh, dia cerita air mani ini warna kuning ke macam mana, air mani keluar dia adalah memancut. Dia bukan mengalir macam tu je, dia keluar memancut. Okey. Dia kalau keluar tu kita rasa sedap. Bahaya sebenarnya. Okey. Dia ada bau dia. Okey. Yang perempuan pula lebih cair dan berwarna kekuningan. Okey. Air mani inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mesej kita baca sebelum ini, asal-usul kejadian manusia itu min nutfatin, kata apa? Daripada manusia ni asalnya daripada setitik air mani, yang mana air mani ini itik tidak sudu, ayam tidak patut. Okey. Tapi dalam air mani ini ada berjuta-juta, bahkan mungkin berbilion-bilion DNA, ataupun kita boleh kata telur-telur, ataupun kita boleh kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada istilahnya sperm. Dia kata sperma yang aktif nak cari zygote, okey, untuk disenyawakan, jadilah bayi. Itulah kejadian, hebatnya kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Itu yang pertamanya, keluar air mani yang mewajibkan mandi wajib, yang merupakan satunya namanya adalah hadas besar. Dalilnya kat mana? Dalilnya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an ataupun karamallahu wajhah. Okey, radhiyallahu an ini gelaran, karamallahu wajhah ini gelaran. Macam sepertinya doa untuk mereka. Kenapakah Ali bin Abi Talib ini karamallahu wajhah? Kerana beliau tidak pernah menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, bila kecil lagi dah masuk Islam bersama dengan Nabi, maka dimuliakan baginda
disucikan wajah baginda daripada disucikan wajah beliau daripada menyembah dahi beliau, daripada tunduk ataupun menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Ali bin Abi Talib ini? Ali bin Abi Talib ini adalah sepupu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ayah Nabi merupakan namanya Abdullah, dan kemudiannya Abi Talib ini merupakan adik-beradik ayah Nabi. Kemudiannya Ali ini anak Abi Talib, maka sepupulah jadinya antara Nabi dengan Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ini, Ali bin Abi Talib ini iaitu siapa dia? Iaitu salah seorang daripada khulafa ataupun Amirul Mukminin. Okey, bermula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudiannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudiannya Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudiannya Utsman Al-Affan, Utsman bin Affan, yang keempat iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Okey, itu Abi Talib. Maksudnya daripada Ali radhiyallahu anhu katanya, aku adalah lelaki yang sering keluar air mazi. Air mazi ni apa pula? Okey, air mazi ini dia kita boleh cakap adalah muqaddimah, pendahuluan sebelum keluar air mani. Dia keluar kita tak perasan, kita tak sedar pun, tahu-tahu dah basah. Okey, tapi kalau air mani kita akan rasa beza dia keluar. Okey, air mazi juga kadang dia keluar bila kita penat dan sebagainya. Dia beza dia kat situ, tak memancut je. Okey, air mani ini sifat dia memancut, manakala air mazi dan juga air lain, air kencing tu kita tahulah dia cair dan sebagainya. Air mazi ni, air mani ni, dia sifatnya adalah dia mengalir macam biasa sahaja. Dia bukan memancut seperti mana air mani. Okey. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ditanyakan kepadanya tentang perkara tersebut. Baginda bersabda, kalau keluar air mazi hanya perlu berwuduk, dan kalau keluar air mani perlu mandi. Tuh. Itulah nak katanya beza dia air mazi dan juga air mani. Okey. Saya ada cerita sebelum ini kan. Daripada kemaluan kita, lelaki dan perempuan, ada 4 jenis air. 4 jenis air. Pertamanya air kencing, keduanya air mani, ketiganya air mazi, yang keempatnya air madi. Okey. Okey, nak beritahu berkenaan dengan ilmu lah ni. Kok tak tahu pun apa yang keluar daripada kemaluan kita, maka kalau tu rosaklah ibadah kita, sebab kita tak clear kan, kita tak settlekan mandi hadas kita. Sama juga adalah yang disebutkan bila kalian contohnya masa syahadah, kalian syahadah dan orang kata pergi mandi wajib. Sebab apa? Yang mereka kata bahawa mandi wajib sebab kalian pernah keluar air mani sebelum Islam, dan kalian mandi bukan mandi wajib. Okey, kalian mandi sebab nak bersihkan daripada kotoran itu saja. Maka bila masuk Islam kena mandi wajib. Okey, adakah dia satu keperluan? Tak apa, tak ada masalah. Cuma tak nak nanti dia akan jadi wajib juga untuknya bila dia keluar air mani selepas itu. Cuma nak katanya simbol lah, berkali simbol. Bila kita selepas syahadah kita mandi itu, kita nak membersihkan diri kita daripada kesyirikan yang kita buat sebelum kita jadi sebagai seorang Muslim. Itu sahajalah. Okey. Kan ada kat sini pelajar saya yang tak pernah mandi wajib. Itu sebab pelajar tahu kita umur-umurnya tak ada yang umur 15 ke bawah. Semuanya umurnya adalah 15 ke atas. Maka 15 ke atas ini memang mungkin tidak ada mimpi basah sebagainya. Yang kahwin tu tak cakap lah. Yang bujang-bujang ni mungkin. Maka kena mandi wajib untuk bersihkan diri daripada hadas besar. Okay. Itu yang pertama, iaitu berkenaan dengan keluar air mani yang menyebabkan kita berada dalam keadaan hadas besar, yang mana bila hadas besar ini
Walaupun kita dah bersih dah kemaluan kita, tapi kita masih lagi hadas besar, kena mandi wajib juga. Yang mana hadas besar ini menyebabkan amal ibadah kita tidak sah. Seperti solat, okey, seperti puasa mana ada, okey, dan juga tawaf tidak sah. Puasa sah kalau hadas besar, tapi dalam puasa itu ada solat-solat. Maka kalau tak mandi wajib, macam mana nak solat subuh, solat zuhur, solat asar tersebut? Itu nak katanya fungsi mandi wajib ini. Okay? Macam mana cara nak mandi wajib? Cara dia ada 3 je rukun dia. 3 je. Pertamanya adalah niat, sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Yang keduanya adalah meratakan air ke seluruh tubuh badan. Yang ketiganya adalah niat. Okey, itu sahajalah mandi wajib, mudah sahaja. Macam wuduk ada 6 rukun, tapi mandi wajib ada 3 sahaja rukun. Okey. Kemudiannya yang kedua, sebab hadas besar ini iaitu bersetubuh. Bersetubuh lelaki perempuan, suami isteri ataupun bukan. Bersetubuh juga suami lelaki sama lelaki. Perempuan sama perempuan. Manusia dengan binatang. Walaupun tidak keluar air mani sekalipun. Apa maksud bersetubuh ini? Bersetubuh ini menyatukan dua tubuh jadi satu, iaitu dengan memasukkan kepala kemaluan ke dalam kemaluan lawan dia. Okey. Kalau dia lelaki, Allah Alam, cerita itu. Okey, kalau lelaki dan perempuan, maka dia menenggelamkan kepala kemaluannya dalam kemaluan perempuan, maka wajiblah dia mandi walaupun dia tidak keluar air mani. Sebab itulah orang perempuan bila dalam keadaan haid, dalam keadaan period, tak boleh untuk bersama dengan suami. Sebab apa? Benda itu sakit. Kemudiannya, kalau suami ini nak juga buat juga, maka double sakitlah untuk orang perempuan. Suami sedap je. Okey, isteri lah yang sakit. Itu sebab Islam tidak membenarkan suami dan isteri bersama-sama ketika suami dalam keadaan haid dan juga nifas. Okey. Itu. Okey, bersetubuh. Bertemu dua khitan, dua kemaluan atau berjimat walaupun tidak keluar air mani. Khitan bagi lelaki adalah zakar ataupun hasyafah. Manakala bagi perempuan iaitu kelentik ataupun klitoris. Tu, okey. Kemudiannya sama ada antara pasangan berlainan jantina ataupun bersama jantina ataupun bersetubuhan antara manusia dengan haiwan. Kemudiannya sekurang-kurangnya persetubuhan yang menyebabkan hadas besar ialah dengan memasukkan kepada zakar ke dalam faraj. Okey. Atau dubur, tempat keluar najis. Bagi lelaki dan perempuan. Secara rela ataupun terpaksa ketika sedang tidur ataupun terjaga. Nak beritahunya adalah yang penting berlakunya persetubuhan. Memasukkan kepala ke dalam kemaluan lelaki dan perempuan. Okay. Apa bukti dia? Apa dalil dia? Dalilnya daripada hadis Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, daripada bapa dan datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud daripada Amr bin Syu'bah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada datuknya katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bertemu dua khitan dan tanggungjawab apabila bertemu dua khitan dan tenggelamlah kepala zakarnya hasyafah, maka wajiblah mandi. Tenggelam kepala ini ke mana? Tenggelam kepala kemaluan ini dalam kemaluan lawan dia. Okey. Sama ada sengaja, sama ada terpaksa. Itu je poin dia. Poin dia adalah berlakunya persetubuhan itu. Nama persetubuhan ini namanya adalah memasukkan kepala zakar ke dalam kemaluan dubur. Okay.
Itu dalam bab bersetubuh. Okey. Benda ni benda faham je, benda mudah je. Sebab apa benda ni dah ulang ni. Okey. Itu maksudnya. Namanya bersetubuh, kalau setakat berpeluk saja tidak menyebabkan hadas besar. Tapi kalau kita berpeluk itu pun membuatkan kita jadi kes nombor 1 tadi keluar air mani, maka kita kena hadas besar, lawan kita tak kenalah. Tapi kalau lelaki dan perempuan, contohnya suami dan isteri, bersama-sama bersetubuh, maka dua-dua, suami masukkan kepala ke dalam kemaluan perempuan dalam farash, maka masukkan zakar ke dalam farash isteri dia, maka kedua-dua suami dan isteri wajib mandi wajib. Okey, wajib mandi wajib. Okay. Kemudiannya yang ketiga, yang keempat, yang kelima hanya eksklusif untuk orang perempuan sahaja. Orang lelaki tak kena. Jadi orang lelaki ini iaitu pertamanya keluar air mani, dan yang keduanya adalah bersetubuh. Okey, itu. So yang lelaki-lelaki tak payahlah nama kita nak haid ke, nak nifas ke sebagainya. Maka yang lelaki hanyalah keluar air mani dan juga bersetubuh. Manakala orang perempuan keluar air mani, bersetubuh, haid, nifas, apa lagi? Okey. Wiladah. Sebab beranak. Okey, itulah sebagai berkaitan dengan hadas besar. Nanti insya-Allah kita sambung penutup bulan 4 nanti, iaitu sambung dengan haid dan seterusnya. Okey, untuk sebelum saya tukar kepada pengukuhan ibadah itu dan bab puasa, saya buka untuk sesi soalan. Sila tanya. Mudah-mudahan selesai langsung yang terbuku di kepala tersebut. Jangan malu, jangan segan nak bertanya. Nanti sesat jalan. Okey, ada soalan? Okey, ada soalan? Tak ada. Sekejap ni. Kat puasa ni, dah campurkanlah dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi hashtag pengukuhan ibadah kita berkaitan dengan puasa. Itu pada hari ini kita renung hikmah-hikmah puasa ini. Mudah-mudahan selesainya puasa 30 Ramadan nanti kita dapat hikmah-hikmah yang disebut-sebut ini. Okey, banyak sebenarnya hikmah ini, tapi dalam ni saya jumpa ini yang dalam 5 hikmah berpuasa ataupun 5 manfaat daripada puasa ini. Cuma macam saya sebut, okey, bila kita beribadah, jangan kita niat kerana manfaat ataupun hikmah ini. Tapi kita buat ini hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah hikmah-hikmah ini akan menyusul bersama dengan kita nanti insya-Allah.
Okey. Yang pertamanya, puasa ini menuntut kepada kesabaran. Okey. Maka bila kita puasa, kita akan memerlukan kesabaran yang tinggi dan kita memerlukan tindak balas otak yang cepat. Okay. Lapar sekalipun, maka kalau kita berjaya kawal emosi kita, maka dia akan meningkatkan fokus dan juga konsentrasi otak kita. Sebab itulah, dengan sebab demikianlah, maka kita akan dapat bersabar. Kita akan dapat tingkatkan kesabaran kita. Bahkan kemudiannya, bila otak kita dah cerdas, maka cepatlah orang kata apa, selesai urusan kita dan juga tindakan yang kita lakukan itu tindakan yang terbaik. Sebab apa? Otak kita memang fokus, okey, konsentrasi pun tinggi, maka insya-Allah. Lapar sekalipun, tapi sebab kita dah didik untuk bersabar dan sebagainya, maka insya-Allah apa hasil itu hasil yang terbaik untuk kita. Kemudiannya, manfaat yang kedua dalam bab puasa ini, sebab bila kita puasa kita tak boleh makan. Sebab itu jugalah bila kita berbuka nanti jangan pula mengketedarah. Jangan pula melantak. Makanlah macam biasa sunnah Nabi SAW berbuka air putih dan juga buah tamar. Itu pun dah mencukupi. Sebab apa? Sebab dengan kita berpuasa ini, kita relaxkan minda kita, kita relaxkan otak kita daripada duk fikir pasal makanan. Juga sebab itu saya kata tadi, bila puasa ini Alhamdulillah kerajaan bagi buka bazar Ramadan, takut-takut pukul 9 pagi pun dah start dah, hari ni nak makan apa, hari ni nak beli apa. Maka otak kita dah mula start bekerja pasal makan je. Sedangkan makan itu tak adalah utama sangat pada masa tersebut. Maka kalau kita boleh memfokuskan otak kita untuk urusan lain selain pada makanan, maka dia akan buatkan sel-sel otak kita ini sentiasa aktif dan juga sentiasa bersambung. Kalau tengok TV tu yang iklan tu, sel-sel otak bersambung, titik ini ke titik ini bersiung warna putih. Maknanya dia bersambung. Okay. Kemudiannya adalah puasa ini macam nombor satu tadi, dia didik kita kepada kesabaran. Maka dalam masa yang sama juga, sebab kita dah sabar, maka dalam masa yang sama kita telah pun mendidik diri kita untuk tidak mengalami stres. Sebab itulah kesan puasanya, iaitu kalau kita tak mampu nak bersabar bila time kita puasa, maknanya ada benda lagi tu yang kita tak boleh nak didik. Sama juga bila dah habis puasa, tiba-tiba kita tunjukkan sifat kita yang sebenarnya, maka tak sampai lagi lah apa yang orang sebut objektif ataupun matlamat puasa tersebut. Bila puasa, dia sentiasa happy, dia sentiasa gembira, sebab contohnya tengah hari tak perlu nak makan, tak perlu cari nak makan apa, nak cari dari mana dan sebagainya. Maka dia boleh membunuh stres kita. Dan juga sebenarnya ujian paling berat kita boleh katakan bahawa dia datang ketika kita sedang berpuasa. Perut tengah lapar, tiba-tiba datang ujian lain. Nak makan tak boleh sebab puasa, nak minum tak boleh sebab puasa. Dalam sekali kita kena cool down, kita kena didik jiwa kita, didik diri kita untuk bersabar. Maknanya bila macam tu, maknanya kita telah menghilangkan stres yang ada dalam diri kita. Okay. Kemudiannya juga, bila berpuasa ini juga, sebab apa? Bila kita tak makan, bila kita lapar, kita akan mengantuk. Sebab itu ada orang mampu bila puasa ini, dia mampu tidur daripada subuh hingga kepada maghrib tanpa bangun, tanpa sedar. Sebab dia memang berehat. Cuma tak kenalah hakikat puasa tu kalau kita tidur je. Okay, sebab puasa ini tak halang kita daripada beribadah, tak halang kita daripada bekerja, tak halang kita main lain. Kena buat macam biasa. Cuma kena slow down sikit lah. Sebab apa? Sebab kita perlukan tenaga yang panjang daripada pukul 6 pagi hingga kepada 7 malam untuk kita tunggu berbuka puasa.
Okey. Bila kita dah boleh tidur, dapat tidur dengan lena masa puasa ini, maka dalam masa yang sama, bila organ jadi stres ni sebab tak ikut tidur, maka bila tidur dah cukup, maka hilanglah depression dia, kemudiannya hilanglah keletihan dia. Sama juga, bahaya juga kalau terlajak tidur ni bahaya juga. Terlajak tidur dan kurang tidur bahaya juga sebab dia buat kita penat sebagainya. Maka dapatkanlah tidur yang berkualiti. Mudah-mudahan dengan sebab puasa, kemudiannya kita didik diri kita, mudah-mudahan kita sihat walafiat dengan sebab puasa ini. Dan kemudiannya adalah puasa ini dari segi kesihatannya, puasa ini boleh menyihatkan tubuh badan kita. Perut kita dapat rehat untuk tengah hari selama 30 hari. Dapat rehat sebelum ni, makan tu, makan ni, makan tu, makan ni, makan tu, makan ni. Tapi bila bulan Ramadan sebulan sahaja, maka perut dapat rehat pada waktu siang hari. Dan juga jangan sesekali dah perut rehat siang hari, malam hari tu kita bagi triple kepada perut. Takut jadi mudarat yang lain. Ingat, para pelajar saya, puasa kita ni sebulan sahaja setahun. Ada 11 bulan lagi kita makan siang hari. Jadi janganlah duduk orang kata apa, nak culas ke dan sebagainya. Perlu diingat juga kita, Allah tak rugi kalau kita tak puasa. Tapi kita lah berada dalam kerugian yang besar kalau kita tak puasa. Ramadan ini datang kepada kita rezeki daripada Allah. Bukan sebab kita berdiet ke, bukan sebab kita jaga makan sebagainya, maka kita sihat walafiat, bukan. Semua ini izin Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan doa, ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan ini. Walaupun 6 hari, 7 hari pun, tapi sebenarnya tak ada jaminan pun untuk kita sampai ke bulan Ramadan. Maka banyakkanlah doa. Dan yang penting sekali, kita berazam untuk buat yang paling terbaik. Itu sahaja. Dalam bulan Ramadan, ibadah paling utama adalah solat. Solat paling utama. Jangan kita puasa tapi tak solat. Jangan pula kita solat tapi tak puasa. Kedua-duanya adalah wajib. Maka solat yang utama keduanya adalah puasa. Seterusnya dalam bulan puasa juga ada satu lagi yang wajib, itu zakat fitrah. Okey, ni maknanya puasa, yang pertama puasa, yang kedua zakat, yang ketiganya yang pertamanya solat, yang keduanya puasa, yang ketiganya zakat. Okey. Kemudiannya banyakkanlah perkara-perkara sunat, bersedekah, solat sunat, berzikir, tolong orang dan sebagainya. Sebab ingat satu lagi, kita tak ada jaminan pun untuk jumpa Ramadan tahun hadapan. Maka nikmatilah dan enjoylah Ramadan yang ada ini. Kalau Allah bagi izin, mudah-mudahan kita buat yang terbaik. Okay. Dan paling penting sekali, kalau kita kekal 30 hari untuk dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan insya-Allah kita boleh kekal dalam masa 11 bulan sebelum jumpa dengan Ramadan pada tahun 2022 nanti. Itu nak katanya berkenaan dengan puasa ini. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan lagi. Tak ada, komuniti tak ada. Abang Zul pun tak ada. Tak apalah. Nanti mungkin dia tak lapang dan sebagainya, tak apa. InsyaAllah ada 2 lagi sesi untuk kita berkongsi pendapat dan sebagainya. Okey. Maka itulah sedikit berkenaan dengan kata apa, faedah ataupun manfaat puasa kepada diri kita. Okey. Apa lagi cari pada puasa ni? Okey. Kemudiannya satu lagi adalah dalam bulan puasa juga, kita digalakkan, bahkan juga kita diminta untuk jaga mulut kita. Ialah lapar pun lapar, nak masuk dalam mulut makanan tak boleh, maka mulut itu pastikan kita jaga elok-elok. Okey, jangan terlepas dan sebagainya. Okey, sebab orang berpuasa doanya adalah makbul. Okey,
tentang waktu-waktu mustajab doa orang yang berpuasa. Okey. Janganlah duduk nak maki orang sangat, sabar dan sebagainya. Jangan pula guna ayat, kau dah buat aku buat kau balik. Jangan sampai tak kena tu. Okey. Sebaik-baik orang Islam, orang lontar dia batu, dia bagi buah. Seperti pokok buah-buahan lah. Orang ambil buah tu, dia lontar batu, dia lontar kayu, dia lontar slipper dan sebagainya. Kemudiannya, kita walaupun sakit dan sebagainya, tetap perlukan sumbangan ataupun bantuan. Okey, selagi mana termampu. Mudah-mudahan insya-Allah Ramadan didik kita untuk perkara-perkara tersebut. Sebab kalau siapa-siapa yang berpuasa tapi tak mampu nak didik, tak mampu nak kawal hawa nafsunya, tak mampu nak orang kata apa, berubah menjadi lebih baik, maka yang didapat hanyalah lapar dan dahaga sahaja. Okay. Dan mungkinlah saya nampak mungkin satu lagi cara Ramadan ni untuk pelajar mu'alaf saya, kita raikan mungkin kita buat macam kita baca Quran dan sebagainya. Okey. Untuk yang belum dapat baca Quran ini mungkin boleh tengok YouTube dan sebagainya. Banyakkanlah. Okey. Tak apa, tak boleh baca pun tak apa, yang penting dengan Quran pun dah okey, dah bagus. Okey, jangan sebab aku tak tahu baca Quran, maka tak nak bacalah. Jangan. Okey. Kita benda lain kita boleh bukan main lagi cari alternatif, akan buat Quran ini tak payahlah, tak tahu, tak payah. Okey. Okey. Apa lagi? Okay, dan jangan lupa juga adalah dunia moden ini di samping mulut, jari itu juga kena jaga. Okay, jari kat Facebook, jari kat WhatsApp, kena jagalah. Okay, yang buat kuih-muih pun sama juga, kena jagalah. Banyak-banyakkanlah berzikir. Buat kuih-muih pun, jangan lupa untuk berzikir. Mudah-mudahan kalau insya-Allah kalau perniagaan maju, insya-Allah maju dengan rahmat dan juga berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita buat itu dengan zikir. Okey, sebab tahu cakap apa baik berzikir jelah daripada kita membawang ke mengumpat ke, maka tak berapa kenalah dengan hakikat sebenar puasa yang kita nak cari. Okey, kalau saya rasa cukuplah sekarang tu. Nanti insya-Allah ada rezeki kita jumpa pada esok. Esok siang kot. InsyaAllah malam saya bertugas. Okey, esok siang lah. Okey, terima kasih banyak-banyak 10 orang pelajar saya yang sudi join kelas pada pagi ini. Pada tengah hari ini, yang pernah maaf ada salah dan silap. InsyaAllah ada peluang rezeki, kita bersua lagi pada masa hadapan. Jaga diri, take care, kita jaga kita jaga akidah kita jaga saudara kita jaga agama kita. Mudah-mudahan insya-Allah kalian dan saya dan kita semua insya-Allah dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan peluang untuk bersua dengan bulan Ramadan Al-Mubarak yang ditunggu-tunggu dinanti-nanti oleh sekalian manusia insya-Allah. Okey, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi pada masa depan. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kelas kita pada tengah hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر